Maka dia kata apabila sahaja jadi belajar itu sebenarnya apa? Belajar itu sebenarnya nak buka kaun di dalam hati ni, yang tertutup kaun ni nak buat ni lah. Sebab tu dalam pembelajaran ilmu tidak cukup kita belajar ilmu fiqh sahaja, tapi kena faham, jangan meninggalkan ilmu fiqh. Ilmu fiqh dan kena ada ilmu yang membuka tutupan hati, tutupan hati dunia. Jadi bila kita belajar sebenarnya belajar nak membuka tutupan yang ada di dalam hati kita. Lepas tu kalau kita belajar supaya saja tidak ada perubahan akhlak, tidak ada ibadat, tidak ada takut pada Allah pun tidak ada, bermakna ilmu itu dia tidak dapat lagi. Tetapi kalau dia dapat ilmu, dia beramal-amal, nanti Allah Ta'ala beri ilmu yang dia tidak ketahui. Ilmu yang tidak diketahui, yang disebut dengan ilmu kasfi ni, satu ilmu laduni. Ilmu laduni, sehingga kan ada orang dia tak boleh mengajar, tapi tanya soalan belum dia dapat tahu. Kan ada Allah Ta'ala beri betul, dengan kekuatan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila dah terbuka saja tu tutupan hati tadi, maka bercahayalah. Bila bercahaya, maka menilai ia dengan nurnya yang ditaruhkan di dalam batin hatinya. Kenapa yang ditaruhkan dalam batin hati? Ilmu. Melihat kepada ilmu Allah Ta'ala, iaitu mata hati. Batin hati itu ialah mata hati, dan telah datanglah yang hak dan hilanglah yang batil. Apa maknanya? Apabila seorang itu telah tertutup perkara-perkara dunia yang duduk dalam hatinya tidak bercahaya, dan apabila perkara-perkara dunia itu telah tersingkap, perkara-perkara dunia telah terbuang, maka hatinya bercahaya. Bila hatinya bercahaya, dia akan tahu yang mana batil, yang mana yang hak. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dia dapat tahu zahir batin. Dapat tahu zahir batin tu gitu. Itulah yang katakan ilmu. Ilmu dapat tahu zahir dan batin, dapat tahu perkara syubhah, dapat tahu halal dan haram dan sebagainya. Jadi pembahasan yang pertama, akhwan yang ada di dalam hati. Itulah sebab kita kita banyak lalai pada Allah ni sebab akhwan di dalam hati. Kaifa yawhalu ila Allahi wa huwa muqabbilun bisyahwatihi. Atau betapa berjalan ia kepada Allah, kamu tidak akan dapat berjalan kepada Allah. Untuk berjalan kepada Allah, padahal ia tertambat dengan segala syahwatnya, dia tertambat dengan nafsunya. Tidak akan sampai pada Allah. Lebih kurang saja. Tadi dia panggil akhwan ini lebih bentuk kepada zahir. Dunia macam dapat macam pangkat, harta, wanita dan sebagainya, itu perkara duniawi. Jadi harta macam saya kata, kereta, rumah dan sebagainya, itu harta. Itu dia panggil akhwan. Ada pun satu dia panggil syahwat. Ini termasuk dengan perkara-perkara seperti inginkan kemegahan, betul dalam kalau orang-orang belajar sikit, inginkan kekaramatan, keramat, inginkan pangkat kewalian, inginkan mendapat makam yang tinggi. Dia terpedaya dengan itu terpedaya dengan kehidupan yang macam tu. Jadi selagi mana ada walaupun zahir orang itu melakukan kebaikan, tetapi batin dia itu ada dalam keburukan, benda cela. Dia nak mencari, ada syahwat dia, ada keinginan nafsunya, dia tidak akan sampai pada Allah. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia berjihad pada Allah, berjihad zaman Nabi. Sebut aja Nabi perang mana-mana, kalau ada peluang dia ada. Dan sehingga kan sahabat-sahabat Nabi yang lain melihat, oh bagus sungguh sahabat Nabi yang ini, dia ini berjihad sama dengan Nabi. Maknanya perang fisabilillah ni tak tinggal. Lalulah orang bercakap-cakap tentang kebaikan dia. Oh bagus orang ni bagus, sahabat Nabi bagus. Lalulah ditanya pandangan kepada Nabi mengenai sahabat Nabi ini yang kuat berjihad bersama dengan Nabi. Lalu Nabi mengatakan bahawa dia itu adalah ahli neraka. Zahir berjihad perang. Sahabat Nabi diberitahu, terkejut. Macam mana orang yang kuat beribadah berjihad fisabilillah ni, tapi dia ni ahli neraka ni, macam mana?
Sehinggalah berlaku dah dalam satu peperangan, apabila dia cedera, dia lari daripada medan perang. Medan perang, dan katanya dia mati apabila dia lari daripada medan perang. Sehingga sahabat Nabi yang mendengar hadis Nabi ni baru sedar. Sebab apa? Memang zahir dia itu dia berjihad, tetapi syahwat dia tu ada, inginkan kepada harta ghanimah, dan juga inginkan kepada pujian orang ramai. Pujian orang ramai. Lepas tu dalam hadis pun dia menceritakan mengenai 3 golongan. Satu golongan adalah orang kaya. Orang kaya, aku bagimu harta banyak, kamu buat apa? Kata orang kaya tadi, saya infak fisabilillah. Kalau tidak dah naik madrasah ni. Contoh je. Infak fisabilillah. Saya habis tengok saya buat keluar cek banyak mana, tempat nak pegang. Maknanya dah tengok dalam surat khabar masuk nama dermawan. Jadi nak beritahu ni, ada orang kaya infak fisabilillah. lalu menceritakan mengenai tentang kebaikan yang dia lakukan. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kazzabta, kamu dusta. Kamu infak fisabilillah, nak suruh orang kata kamu dermawan, lalu amal ibadat dia tidak diterima. Ialah tidak ikhlas satu sudut. Tetapi mana kita nak bahas mengenai syahwat yang ada, nafsu yang ada di dalam hatinya. Nafsunya apa? Nak suruh orang kata dia dermawan. Pergi orang yang kedua, orang yang berjihad fisabilillah. Bangkit. Allah Ta'ala kata, aku berimu kudrat kekuasaan, gagah, aku berimu gagah, aku berimu kesihatan. Mu buat apa? Saya dok perang. Dok tengok tubuh-tubuh luka-luka dok perang. Ni saya buat ni tak ada benda lain ni, nak menegakkan agama Allah. Menegakkan kalimah Allah Ta'ala ni, nak berperang ni. Allah Ta'ala kata kazzabta, kamu dusta. Kamu berperang tu kerana nak suruh orang puji kamu ni orang berani. Itu syahwat yang ada dalam hati je. Dan yang ketiga, orang alim. Aku beri ilmu buat benda, ngajar dah. Tengok hari kami, hari Sabtu ramai orang mengajar. Allah Ta'ala kata kazzabta, dusta. Nak suruh orang puji mu, tengok mu pakai mana. Orang lain pakai biasa, mu pakai, nak suruh orang puji kamu. Puji kamu. Jadi akhir sekali Allah Ta'ala kata kazzabta. Minta jauh benda gitu. Tapi kita nak kapur gambaran. Gambaran. Jadi kenapa? Kerana adanya syahwat, keinginan tu ada. Walaupun zahirnya melakukan amal ibadat apa-apa, maka perjalanan ibadat kita yang kita buat, kita infak, kita duk mengajar, kita duk buat ibadat sembahyang, kita berjihad, ditolak. Kenapa? Kerana tak sampai pada Allah. Benda tu tak berjalan. Kenapa tidak berjalan kepada Allah? Bagaimana nak berjalan kepada Allah? Kaifa yauhalu ila Allah wa huwa muqabbilun bisyahwatihi. Sedangkan kamu masih lagi terikat dengan syahwat kamu. Tak jalan langsung. Ibadat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wal iyazubillahi min zalik. Maka orang yang tertambat itu tiada boleh ia berjalan. Nak tambak nak jalan mana? Orang ikat. Seperti orang yang kena ikat tiang. Lepas tu kita panggil, mari sini je. Mari ya. Tak mari pas sudah. Mari sini. Allah Ta'ala kata ni, aku nak beri ganjaran banyak-banyak ni. Aku nak beri ganjaran banyak-banyak ni. Tak gerak-gerak. Tak gerak kan? Rupanya kena ikat tiang. Kena ikat tiang. Kalau bulan Ramadan, kena ikat dengan potongan harga. Tinggal mayat terawih. Tinggal mayat terawih. Tu ikat terikat. Bagi orang yang terikat, memang tak siapa, tak gerak dah boleh. Maka batu kita ikat dia, kita panggil dia, maka mati tak siapa. Sebab apa? Sebab terikat. Bila dia kata orang yang tertambat itu tiada boleh ia berjalan, memang orang yang terikat tak boleh nak berjalan. Tak boleh nak berjalan, maka tiadalah boleh ia kembali kepada Allah. Ia tidak akan pergi kepada Allah, dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala daripada pertambatan syahwatnya, yakni daripada ikatan nafsu yang ada. Tambat syahwat dia, nafsu yang ada. Itu kita kena jaga. Membahaskan mengenai mata hati yang hidup kepada Allah. Jadi mata hati hidup ni nak buang dunia duduk dalam hati.
nak buat syahwat, keinginan nafsu yang ada dalam hati tu nak buang tu. Nak buang. Bila disebut nak buang tu, maknanya nafsu ni kita tidak boleh buang. Masuk membuang tu kita mengawal dia tak boleh. Kalau benda tu masuk, dia nak masuk dalam hati tu baik balik, macam ke cermin. Kita tengok, mari mula. Mari mula sebab ada bentengan. Jadi bentengan tu kita kena benteng. Jadi saya menyeru kepada jemaah, mari kita benteng hati kita dengan berzikir kepada Allah. Bentengkan hati kita dengan banyak-banyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Bentengkan hati kita dengan duduk di tempat-tempat yang baik, dan bersama dengan bersobah dengan orang-orang yang baik, supaya hati kita terbenteng, supaya kita tidak sampai kepada sengatan hawa nafsu kita. Dan sesungguhnya wallahu a'lam. Kita sambung akan datang dulu Dia kenderaan rosak lah, nak jalan mana? Dia kadang-kadang boleh pergi, kadang-kadang dia rosak. Jadi kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung mula akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.